Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakal haji, bakal hajah semua insya-Allah. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang perkara berkaitan kesihatan untuk persediaan kita pergi menunaikan haji pada musim ini, pada kursus intensif haji pada tahun ini insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, topik yang akan saya cover pada hari ini bermula daripada persediaan kesihatan bagi bakal haji di tanah air, merangkumi tentang keperluan vaksinasi untuk bakal jemaah haji pada tahun ini, dan kemudian seterusnya saya akan membincangkan sedikit tentang cabaran dan juga persediaan bagi menunaikan ibadah haji. Antaranya, apakah yang bakal haji boleh lakukan untuk bersedia dari segi kesihatan di tanah air. Dan kemudian yang kedua adalah perkara berkaitan dengan cabaran-cabaran semasa menunaikan ibadah haji dari sudut kesihatan. Dan yang ketiganya adalah perkara-perkara yang Kerajaan Arab Saudi ataupun Kementerian Kesihatan daripada Kerajaan Arab Saudi mencadangkan kepada semua jemaah-jemaah haji luar negara berkaitan dengan perkara kesihatan. Dan akhir sekali saya akan kongsi sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sorotan ataupun statistik kesihatan pada musim yang lepas untuk kita sama-sama lihat dan kita sama-sama ambil iktibar insya-Allah. Jadi berkenaan dengan tajuk yang pertama, vaksinasi. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kita nak menunaikan haji akan pergi ke Arab Saudi, iaitu negara yang lain. Maka kita perlu mematuhi syarat-syarat ataupun apa jua keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh kerajaan tersebut bagi membolehkan kita untuk memasuki negara tersebut. Jadi untuk perkara berkaitan kesihatan, antara syarat-syarat yang diperlukan adalah vaksinasi ataupun keperluan vaksin yang diperlukan oleh bakal haji untuk ditunjukkan bukti kepada kerajaan di sana apabila memasuki negara tersebut. Pada tahun lepas, seperti yang sedia maklum, kita masih lagi dalam ancaman COVID, di mana di tahun lepas, lain daripada syarat vaksinasi, antara syarat lain yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi adalah keperluan untuk mengambil ujian PCR. Walau bagaimanapun, pada tahun ini, untuk makluman, kerana saya sering mendapat soalan-soalan daripada bakal-bakal jemaah tentang perkara ini, jadi insya-Allah untuk tahun ini tiada keperluan untuk menjalani ujian PCR sebelum penerbangan. Tapi apa yang ada masih pada tahun ini adalah iaitu syarat bagi mendapatkan vaksinasi yang diperlukan oleh kerajaan Arab Saudi untuk ke tanah suci nanti insya-Allah. So jadi ini adalah infografik yang telah kita keluarkan dengan bersama-sama dengan KKM tentang kesihatan. Jadi kalau tuan-tuan dah boleh lihat di dalam website ini, di dalam infografik ini berkenaan syarat tunai haji yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi musim haji 1444 Hijrah 2023 Masihi. Pertamanya adalah berkenaan dengan kesihatan secara amnya. Individu-individu ataupun bakal haji yang ingin pergi ke tanah suci perlu sihat tanpa sebarang risiko kesihatan yang membahayakan. Yang kedua berkenaan dengan had umur. Alhamdulillah pada tahun ini tiada had umur maksima yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti perkara berkenaan dengan urusan haji ini pada tahun lepas,
Arab Saudi telah menetapkan had umur sehingga umur 65 tahun sahaja yang boleh pergi untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun ini kerajaan Arab Saudi tidak lagi menetapkan had umur. Maka boleh jemaah haji pergi tanpa mengira umur. Dan kemudian yang ketiga adalah syarat vaksinasi. Ada 2 suntikan wajib yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi, iaitu yang pertamanya adalah meningococcal dan yang keduanya adalah vaksin COVID-19. Jadi kalau dalam infografik yang kedua pula boleh kita lihat berkenaan dengan perkara yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu berkenaan dengan syarat-syarat bagi jemaah haji daripada Malaysia. Pertamanya adalah bakal haji wajib mendapatkan suntikan vaksin meningococcal selewat-lewatnya 10 hari sebelum tarikh penerbangan, dan suntikan ini sah hingga 5 tahun. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya mereka yang telah menjawab tawaran telah pun mendapatkan vaksin meningococcal, dan bagi mereka yang belum, minta tuan-tuan dan puan-puan pastikan ambil seawal mungkin supaya kita melepasi syarat, iaitu diambil 10 hari sebelum tarikh penerbangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan vaksin meningococcal ini kebanyakannya di pasaran sekarang valid sehingga 5 tahun, iaitu sah sehingga 5 tahun. Maka jika ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pernah pergi ke umrah pada tahun lepas dan telah mendapatkan suntikan vaksinasi meningococcal, maka tak perlu dapatkan sekali lagi. Boleh gunakan sijil yang telah dikeluarkan pada tahun lepas dan diupdate semula di dalam buku rawatan yang disediakan dan maklum kepada pejabat tabung haji cawangan. Dan kemudian tentang syarat kedua pula, iaitu syarat vaksinasi COVID-19, maka bakal haji ditetapkan ataupun diwajibkan oleh kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan vaksinasi COVID dos pertama, dos kedua dan juga dos penggalak. Jadi 3 dos keseluruhan bagi syarat-syarat untuk bakal haji. Kemudian keduanya, kita ada 2 lagi vaksinasi yang digalakkan untuk diambil bagi bakal haji, iaitu vaksinasi seasonal influenza dan juga vaksinasi pneumococcal. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan vaksinasi ini. Cuma untuk dimaklumkan, vaksin-vaksin ini amat digalakkan bagi mereka yang berumur 50 tahun dan ke atas, mereka yang masih lagi merokok ataupun aktif smoker, mereka yang mempunyai sejarah penyakit sistem pernafasan, antaranya seperti penyakit asma ataupun lelah dan juga penyakit COPD. Dan seterusnya amat digalakkan juga kepada mereka-mereka yang menghidap penyakit kronik yang di dalam rawatan susulan semasa, seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, buah pinggang, neurologi dan juga lain-lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dari mana kita dapat syarat-syarat vaksinasi ini? Maksudnya dari mana sumber yang kita dapat tentang syarat vaksinasi ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin melihat dengan lebih lanjut ataupun merujuk mendapatkan sumber yang lebih sahih, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat rujuk di bawah sekali itu adalah alamat laman website Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Jadi untuk jemaah haji, di situ tulis Hajj Vaccination ataupun vaksinasi bagi haji, kerajaan Arab Saudi menerima 10 jenis vaksinasi ini, iaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Covovax, Novavax, Sinopharm, Sinovac, Covaxin dan juga Sputnik. Dan insya-Allah kebanyakan vaksinasi yang dibekalkan kepada rakyat Malaysia merangkumi termasuk di dalam vaksin-vaksin yang dibenarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Untuk keperluan vaksinasi yang diperlukan oleh Arab Saudi, kalau tuan-tuan boleh lihat, kesemuanya memerlukan 2 dos ataupun lengkap vaksinasi, dan untuk Janssen 1 dos sahaja. Jadi oleh itu, minta maaf. Jadi laman website yang kedua yang juga tuan-tuan boleh rujuk adalah Public Health Authority ataupun pihak berkuasa kesihatan awam. Di sini juga tuan-tuan boleh rujuk, ada website yang kedua berkenaan dengan apakah update terkini berkenaan vaksinasi yang diperlukan untuk mereka-mereka yang ingin masuk ke dalam kerajaan Arab Saudi ataupun masuk ke Arab Saudi
diupdate sehingga terkini yang last update adalah pada April 2022. Jadi sama juga seperti vaksin yang telah saya bentangkan tadi. Okey, seterusnya tentang vaksin wajib meningokokal. Vaksin wajib meningokokal ini ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk diberi kepada semua bakal haji. Maka apakah proses yang kita buat? Kita akan beri kepada bakal haji yang telah lulus pemeriksaan kesihatan. Dari segi Islamnya, kadang-kadang ada juga jemaah bertanya apakah hukum mengambil vaksinasi. Maka hukum dari segi pandangan Islam adalah harus. Dan kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, ia merupakan syarat wajib untuk semua pelawat luar yang ingin masuk ke Arab Saudi sebelum memasuki Arab Saudi. Maka apakah indikasi kepada vaksin ini? Dia adalah untuk mencegah jangkitan bakteria yang menyebabkan keradangan pada selaput otak dan juga saraf tunjang. Inilah tujuan vaksin meningokokal ini diberikan. Di Malaysia, kita memberikan vaksin meningokokal ini secara percuma di klinik-klinik kerajaan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ingin dapatkan rawatan di klinik swasta, boleh berbuat demikian. Walau bagaimanapun, untuk klinik swasta, kosnya ditanggung oleh bakal haji itu sendiri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika pernah mengambil suntikan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, bakal haji boleh semak validity period dengan doktor yang terdekat, dan kemudian boleh bawa dokumen-dokumen tersebut untuk pengesahan kepada pejabat cawangan tabung haji. Jadi ini adalah contoh buku vaksinasi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat, buku oren untuk vaksin meningokokal ni. Jadi suka saya ceritakan sedikit apakah syarat vaksinasi yang ditetapkan oleh Arab Saudi kepada jemaah mereka sendiri, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pertamanya, Kerajaan Arab Saudi, kalau boleh kita lihat, vaccination for pilgrims from inside the kingdom, untuk perkara pertama, COVID-19 vaccines tu, dia cakap kalau semua mereka yang nak menunaikan haji, orang dewasa dan juga kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke atas, mesti bagi valid sijil vaksinasi yang mengatakan mereka telah complete vaksinasi COVID-19. Jadi Arab Saudi untuk jemaah haji mereka pun, bila mereka ingin mendaftar, mereka kena beri valid ataupun sijil sah complete vaksinasi COVID-19 ni. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, mereka juga perlu memberi dekat sini untuk mereka yang nak tunaikan haji dan umrah juga, ataupun berada di kawasan pun haji dan umrah. Sebab orang tempatan Arab Saudi pun selalu berada di kawasan sekitar Mekah, berurusan, mungkin bukan untuk buat umrah, mungkin selainnya. Tapi untuk mereka-mereka yang nak berada di kawasan haji dan umrah pun, walaupun bukan buat haji dan umrah, mereka juga perlu menunjukkan sijil vaksinasi meningokokal 10 hari sebelum mereka masuk ke kawasan orang menunaikan haji dan juga umrah, di kawasan Mekah ataupun kawasan Masjidil Haram tersebut. Dan yang kemudian ketiga, ini adalah tambahan wajib yang Kerajaan Arab Saudi tetapkan kepada rakyat mereka, tetapi tidak wajibkan kepada jemaah haji daripada luar negara, iaitu vaksin untuk sersema flu, seasonal flu vaccine. Jadi untuk mereka-mereka jemaah-jemaah haji dalam negara, orang tempatan Arab Saudi, jika mereka ingin menunaikan haji, mereka perlu ambil suntikan vaksinasi seasonal flu ini 10 hari sebelum. Dan dia ada bagi tahu kat situ juga spesifik seasonal flu vaccine ni untuk musim haji, bukan yang winter tahun lepas punya. Maknanya spesifik untuk musim haji punya, mereka kena ambil at least 10 hari sebelum. That's why kita di bahagian Kementerian Kesihatan dan juga tabung haji juga amat-amat menggalakkan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada kemampuan lebih, sebab vaksinasi tambahan ini tidak ditanggung oleh tabung haji ataupun kerajaan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan suntikan tambahan ini walau bagaimanapun dengan kos sendirilah. Maksudnya pergi ke klinik swasta dan beli ataupun bayar untuk dapatkan suntikan ini. Jadi dua suntikan ini, yang pertama adalah influenza,
yang tadi dekat kerajaan Arab Saudi, dia wajibkan untuk dia punya rakyat dia yang nak buat haji atau nak pergi ke kawasan haji dan umrah ni, dia wajibkan ambil influenza. Kita galakkan, jadi saya hasrat tabung haji dan juga KKM juga sama-samalah mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan ambil this extra perlindungan vaksinasi influenza. Dan juga yang keduanya kita juga galakkan adalah pneumococcal. Kedua-dua ini adalah untuk jangkitan lebih kepada pernafasan punya sistem pernafasan. So seperti yang dimaklumkan, kita tidak sediakan di fasiliti kerajaan, tak percuma, minta maaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk ambil, dan kalau ada kemampuan insya-Allah ambillah di klinik-klinik swasta yang menyediakan perkhidmatan vaksinasi ini dan bayar. Jadi insya-Allah harganya pun mungkin tidaklah amat terlalu mahal, mungkin masih lagi dalam kemampuan kita insya-Allah. Jadi insya-Allah itulah dia berkenaan dengan syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria berkenaan dengan bakal haji ataupun jemaah haji untuk tunaikan haji pada tahun ini. Jadi topik yang kedua kita adalah berkenaan dengan persediaan berkaitan kesihatan di tanah air. Jadi perkara ini saya percaya rakan-rakan saya dari Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun beri penerangan berkenaan dengan tajuk ini sewaktu kursus asas haji di kawasan masing-masing, di masjid daerah masing-masing. Jadi cuma saya sebab perkara ini perkara baik, jadi saya rasa saya ulang semula secara ringkas untuk mengingatkan kembali. Mungkin kursus asas haji dah lama, bulan 12, bulan 1, dah 3 bulan, 4 bulan, dah terlupa dah. Apa doktor cakap dah terlupa dah. Jadi insya-Allah kita sama-sama refresh sedikit apakah persediaan dari segi kesihatan tubuh badan yang kita boleh lakukan di tanah air ni untuk mempersiapkan kita untuk tunaikan haji di tanah suci insya-Allah pada tahun ini. Okay, jadi kenapalah kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk tunaikan haji? Pertamanya, proses menunaikan ibadah haji itu banyak cabaran fizikalnya yang memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang kuat. Dan yang keduanya, kebanyakan daripada kita ataupun boleh saya kata majoriti daripada kita hanya berpeluang untuk menunaikan haji sekali sahaja seumur hidup. Maka tentulah hasrat semua orang yang pergi dapat menunaikan haji ingin menjalani ibadah haji sesempurna mungkin. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah haji tersebut, selain daripada ustaz-ustaz cakap persediaan dari segi agama, ilmu-ilmu agama, kerohanian, jadi dari segi kesihatan fizikal juga perlu untuk kita persiapkan untuk membolehkan kita buat haji dengan terbaik dan juga dengan sempurna insya-Allah. Jadi 3 perkara yang mungkin saya boleh cover, yang mungkin juga telah diterangkan di dalam kursus haji sebelum ini. Jadi saya akan go through secara laju. Pertamanya adalah berkenaan dengan gaya hidup yang sihat. Yang kedua adalah melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam dan sebagainya. Dan kemudian persediaan dari segi mental dan kerohanian dari aspek kesihatan. Dari segi sudut doktor ni pandang macam mana untuk persediaan mental dan kerohanian ni. Jadi insya-Allah dan insya-Allah perkara pertama yang kita akan sentuh berkenaan dengan gaya hidup yang sihat ini adalah berkenaan dengan pemakanan. Jadi dalam ayat Quran pun ada menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi tentang pemakanan yang sihat, kenapa perlu mengamalkan pemakanan yang sihat? Jadi bakal haji perlu mengamalkan pemakanan yang sihat yang disesuaikan dengan umur, status kesihatan, maksudnya ada penyakit kronik atau tidak, dan juga aktiviti harian, supaya risiko untuk mendapat penyakit yang disebabkan oleh faktor pemakanan dapat dikurangkan, dan juga penyakit jika ada, yang sedia ada, boleh dikawal dengan baik.
Jadi ini adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan amalan suku-suku separuh. Jadi di sini kita boleh lihat pinggan yang normal. Ini bukan talam yang besar lah. Ini pinggan yang normal. Untuk makan, kita boleh anggap ada line, imaginary line. Line kita imagine saja line tu. Separuh kita taruh untuk buah-buahan dan sayuran. Separuh untuk perkara-perkara berasaskan protein, makanan berasaskan protein seperti ikan, ayam, daging dan kacang. Dan hanya suku sahaja untuk bijirin ataupun nasi, mi, roti sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, suku-suku separuh. Ingat, separuh itu adalah buah-buahan dan sayuran. Bukan separuh itu nasi atau separuh itu ayam ke daging. Jadi kenapa pemakanan sihat ini perlu? Faktor utamanya adalah dengan pemakanan yang sihat, ia boleh mengurangkan berat badan dan seseorang itu boleh mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi tuan-tuan dan puan, secara amnya kita kira berat badan ideal menggunakan formula BMI ataupun Body Mass Index. Jadi tuan-tuan dan puan di rumah mungkin boleh ambil kalkulator masing-masing dan letakkan. Pertama sekali kita ambil berat kita dalam kilogram. Contoh kat sini kita ambil 60 kilogram. Kemudian kita bahagi dengan tinggi kita dalam meter. Dalam kes ni, dia buat contoh tinggi wanita ni 1.524 meter. Maka 60 bahagi 1.524 bahagi lagi sekali 1.524. Maka BMI yang dapat untuk kes contoh ni adalah 25.8. Jadi tuan-tuan boleh lihat BMI sekarang tuan-tuan dan puan dalam kalkulator. Saya bagi masa sikit tuan untuk kira. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat sini warna hijau, kurus. Kalau nombor dalam kalkulator tuan-tuan dan puan dapat bawah 18.5, maka tuan-tuan dan puan ni kurus. Maksudnya kurang berat badan. Kalau tuan-tuan dan puan nombor yang dalam kalkulator tu dapat 18.5 sehinggalah 24.9, maksudnya berat badan itu normal. Tetapi jika berat badan tu dah termasuk warna oranye, iaitu 25 hingga 29.9, maka tuan-tuan dan puan ni dah overweight. Kena perhatikan berat badan tersebut. Maksudnya terlebih dah berat badan sedikit. Tapi sekiranya nombornya lebih daripada 30, apatah lagi lebih 35 ke 40, maka tuan-tuan dan puan dalam kategori obesity. Jadi tuan-tuan dan puan boleh dapatkan nasihat pemakanan daripada klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Dan juga bolehlah observe ataupun lihat cara pemakanan untuk dapatkan balik berat badan yang normal, insya-Allah. Jadi 4 konsep pemakanan yang sihat. Pertamanya adalah seimbang. Maksudnya ambil semua daripada kumpulan makanan tu, semua ada. Ada telurnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada buah-buahannya, ada sayurannya, ada gula dan garamnya, semua ada keseimbangan. Dan kemudian yang kedua, kesederhanaan. Ambil dalam kuantiti yang munasabah. So, maksudnya tadi kita ambil dalam contoh ni tunjuk gambar pinggan, itu munasabah. Kalau tak munasabahnya, jadi contoh macam pinggan tu satu tapi nasinya ada dua mangkuk kat situ, bulat besar. Maka tu dah tak munasabah dah. Makan banyak sangat tu. Jadi kita ambil dalam kuantiti yang maksudnya munasabah, sederhana. Dan kemudian yang ketiganya, kepelbagaian. Maksudnya sebab tak ada satu jenis makanan yang dapat memenuhi keperluan kita punya badan dari segi pemakanan. Jadi kita ambil pelbagai, makanan kita pelbagaikan. Dan yang kemudian terakhir, makan ikut waktu secara tetap. Jangan skip makan, jangan lambat makan dan sebagainya. Jadi piramid makanan Malaysia yang ada dalam website, tuan-tuan dan puan boleh rujuk dengan lebih lanjut dalam website. Kat sini kita ada tunjuk. Piramid ni maksudnya dekat bawah tu besar, dekat atas tu kecil. Jadinya bila bawah tu besar, maksudnya yang bawah tu lah kena banyak makannya. Kalau yang atas tu kecil, yang tu lah yang paling sedikit. So kita start daripada bawah. Pertamanya kat sini ada tepi lah. Ada tak pula kat luar piramid ni, minuman air kosong. Kena ambil 6 hingga 8 gelas dicadangkan. Gelas air kosong sehari. Satu gelas tu lebih kurang 250 ml. Maksudnya satu hari lebih kurang 1.5 liter ke 2 liter. Lebih kurang. Kalau banyak exercise ke banyak jogging minum air, lebih pun tak apa. Jadinya untuk piramid ini, ada nota kecil ni. Kalau tuan-tuan dan puan boleh zoom komputer tuan-tuan dan puan.
Dia kata bilangan ini adalah dikira berdasarkan kilokalori untuk dewasa, dan nombor 2, orang dewasa yang tidak aktif ataupun dia sedentary lifestyle lah kiranya, perlu ambil bilangan sajian yang minimum. Okey. So, jadi di piramid ini ditunjukkan di bawah paling besar buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, di tingkatan kedua adalah sumber karbohidrat, nasi, bijirin dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga adalah protein. Ada 2 part kat sini. Satu adalah susu dan juga produk-produk tersusu. Dan kemudian yang di sebelah sini adalah produk ikan, ayam, telur atau juga daging. Dan kemudian benda yang paling sedikit yang dekat top of piramid ni, paling sedikit kena ambil adalah hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan juga garam. Jadi saya rasa benda ni basic, semua orang pun tahu. Cuma nak amalkan tu yang susah. Bukan je tuan-tuan dan perempuan, saya sendiri pun agak-agak suka. Kadang-kadang benda manis ni sedap kan, buka puasa nak makan benda-benda manis. Jadi ini perkara yang sama, cuma penjelasan yang lebih lanjut berkenaan apakah kumpulan-kumpulan tersebut, apakah benda-benda contoh dalam kumpulan tersebut, dan apakah benda yang dibekalkan. Saya ambil contoh satulah. Untuk kumpulan satu, buah-buahan sayuran, dia bekalkan vitamin kepada badan, serat, mineral dan juga antioksida, yang fungsi dia untuk meningkatkan ketahanan badan terhadap penyakit. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mungkin kalau anda tengok video ni nanti, repeat tengok video, boleh pause je untuk tengok, baca satu-satu. Kalau tak pun boleh je rujuk dalam website Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, sekiranya tidak mengamalkan amalan pemakanan yang sihat, apa yang boleh berlaku? Apakah risiko-risiko dia? Pertamanya, makanan yang berlemak dan berminyak boleh menyebabkan meningkatnya risiko obesiti dan juga penyakit jantung. Kalau gula pula berlebihan, boleh menyebabkan risiko sama juga kegemukan ataupun obesiti dan juga penyakit kencing manis. Dan jika pula garam pula, kalau pun berlebihan, terlebih garam, boleh tingkatkan risiko apa? Sakit darah tinggi dan juga sakit jantung. Okey, itu habis bab pemakanan. Yang kedua adalah persediaan kita untuk pergi haji ni dari segi gaya hidup. Yang kedua adalah senaman ataupun kita punya persediaan fizikal kita. Tadi pemakanan, ini pula bab persediaan fizikal ataupun senaman. So jadinya, apakah itu pergerakan fizikal? Pergerakan fizikal ini bermaksud apa jua pergerakan yang dihasilkan oleh pergerakan otot, pengecutan otot yang dapat membakar kalori secara berlebihan. Antara contoh-contoh pergerakan fizikal ni adalah buat kerja-kerja rumah, ataupun berkebun, ataupun bersih kawasan rumah, ataupun cuci kereta. Apa sajalah yang bergerak, itu semua pergerakan fizikal. Jadi, aktiviti fizikal ni boleh bantu kita untuk kawalkan berat badan, kurangkan paras gula dalam darah dengan meningkatkan sensitiviti insulin, kemudian menurunkan kadar kolesterol dan juga meningkatkan kadar HDL, ni kolesterol yang baik, meningkatkan peredaran darah, membolehkan kita tidur lena dan juga mengurangkan tekanan ataupun stres. So, jadi pergerakan fizikal ni ada namanya senaman. Senaman tu apa? Pergerakan yang dilakukan berulang kali secara terancang dan berstruktur untuk meningkatkan atau mengekalkan kecergasan fizikal. Contohnya berjalan kaki, jogging, basikal, buat senam aerobik. Jadi fizikal tadi mungkin di zaman sekarang ramai yang tak buat. Macam nak berkebun, kita ada tukang kebun. Nak cuci kereta, ada boleh hantar kedai nak cuci kereta. Nak memasak, nak mengemas rumah, mungkin ada orang gaji nak kemas rumah. Jadi dah kurang pergerakan fizikal kita tu. Dan kerja pula dekat office, mungkin satu hari tu sama ada menghadap laptop ataupun meeting dan sebagainya, maka kurang pergerakan fizikal. Jadi kalau macam tu, kita eloklah kita untuk buat senaman. Jadi masa-masa senaman ini digalakkan setiap hari, tapi kalau boleh at least sekurang-kurangnya selang sehari, dan setiap kali tempoh sesi senaman lebih kurang 30 ke 45 minit, dan digalakkan pada waktu awal pagi ataupun petang. Jangan tengah hari ataupun tengah malam, janganlah, agak pelik kat situ. Jadi untuk bersenam, kita bersedia dengan memeriksa status kesihatan, pakai pakaian yang sesuai, kemudian jangan lepas makan, at least 1 or 2 hours after makan, minum air yang cukup. Dan usually kalau untuk mereka yang berumur, kalau nak pergi jogging jauh-jauh sikit ke, elok ada teman, just in case if anything happens, ada teman yang boleh tolong. Dan kemudian bagi mereka yang ada diabetes, bawa sedikit gula-gula atau buah-buahan
benda yang boleh bagi shot gula kalau kata kurang. Dan akhir sekali, so kita dah cover makan, dah cover fizikal, dan sekali adalah mental. Kenapa kesihatan mental ni sangat penting? Dia bukan sangat penting, dia sangat penting untuk pergi haji ni. Sebab bakal haji ataupun jemaah haji ni bila pergi kat sana akan mengalami situasi berjauhan dengan keluarga. Dan sekiranya pergi dengan pasangan pun akan duduk berasingan dengan pasangan. Dan sekiranya pergi tu dalam keadaan ada mungkin sedikit masalah kesihatan ataupun mungkin yang sihat pun, still akan mengalami kerisauan terhadap tahap kesihatan. Sebab apa? Sebab risau tahap kesihatan tak baik, maka tak dapat nak buat ibadah dengan sempurna. Jadi kalaulah mental ni tak jaga dengan baik, antara benda yang boleh terganggu adalah boleh stres, boleh mudah murung dan mudah marah, kemudian panik dan mudah berdebar dan mudah bimbang, sukar nak tidur dan mungkin selera makan terganggu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di website KKM ini daripada unit kesihatan mental, bahagian kawalan penyakit KKM ada mencadangkan apakah itu stres, kenapa boleh jadi stres, apakah tanda-tanda stres, dan juga boleh amalkan untuk hilangkan stres, apa dia nak amalkan. Dicadangkan dalam ni 10B. Jadi tuan-tuan dan puan boleh lihat, boleh pause ke video ni untuk baca satu-satu, ataupun boleh rujuk dalam website KKM, ataupun boleh tanya kawan-kawan yang doktor ke mungkin untuk tanya macam mana nak menangani stres dengan baik. Yang akhir sekali, ini adalah tambahan berkenaan dengan merokok. Mungkin nasihat ini tak terpakai kepada semua jemaah haji. Mungkin saya pun berdoa, mungkin hanya segelintir sahaja jemaah haji kita pada tahun ini yang merokok. Dan mungkin mereka-mereka yang merokok ni pun sebenarnya memang dah niat dah, insya-Allah pada tahun ini kalau dapat pergi haji nak berazam untuk berhenti merokok. Jadi inilah sedikit kenapa kena berhenti merokok, dan kemudian apakah hukum merokok itu dalam fatwa. Malaysia pun ada cakap berkenaan dengan hukum merokok, dan kemudian sedikit tips-tips untuk berhenti merokok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada tuan-tuan lah, kebanyakan tuan-tuan yang merokok, mungkin segelintir kan, sedikit yang merokok, ataupun puan-puan yang suaminya mungkin merokok, boleh bagi tahu tips ni, cara nak berhenti merokok, apa yang boleh dibuat untuk menghilangkan ketagihan untuk merokok. So tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh baca dengan lebih lanjut, juga boleh rujuk dalam website KKM berkenaan perkara ini. Okay, last kali adalah memohon doa. Jadi insya-Allah doa orang yang bermusafir nanti nak pergi haji nanti, bermusafir ni ustaz cakap doanya makbul. Jadi doa banyak-banyak, mohon untuk supaya dimudahkan berhenti merokok. Jadi ini antara petua-petua dan sebab-sebab untuk kita berhenti merokok. Antaranya adalah mudah bernafas dengan lebih baik, senyuman lebih menarik, dan juga jantung lebih sihat. Jadi insya-Allah selesai sudah kita persediaan kesihatan kita. So topik yang kedua ataupun subtopik yang kedua adalah berkenaan dengan cabaran ibadah haji. Apakah keperluan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan perlunya fizikal yang kuat untuk tunaikan ibadah haji ni. So, jadi pertamanya ibadah haji, nak pergi ibadah haji ni kita pergi kat negara orang. So doktor-doktor yang di sana tengok dan secara rawat kita tengok apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan jemaah haji ni stres ataupun menyebabkan perlu kesihatan yang kuat untuk menghadapi faktor-faktor ini. Jadi pertamanya adalah perjalanan ke tanah suci. Perjalanannya jauh dan juga panjang. Walaupun mungkin amat singkat banding dengan zaman dulu yang cerita naik kapal berbulan-bulan, tapi ni pun still lama. Satu hari kadang-kadang boleh sampai, sebab nak bergerak daripada rumah, kemudian nak sampai ke airport, kemudian nak terbang lagi, nak sampai ke airport sana, nak gerak ke pusat penginapan lagi. Jadi tempoh panjang tu boleh makan sehari ke 2 hari, boleh sampai pun. Kemudian keadaan suhu dan cuaca. Jadi untuk tahun ini kita masih lagi dalam musim panas,
Ini suhu dan cuacanya agak panas. Kemudian perbezaan persekitaran dan juga sosio budaya. Perbezaan waktu, dekat sana lambat 5 jam lebih kurang. Dan kemudian aktiviti ibadah haji itu sendiri. Jadi ini untuk perjalanan tadi yang saya terangkan. Tempoh kalau tuan-tuan perempuan tambah masa ni, tengok boleh sampai ke 24 jam. Daripada rumah nak bergerak ke stesen berlepas, mungkin di kawasan KL daripada sini nak ke KLIA, ataupun daripada mana-mana negeri-negeri yang tempat pusat-pusat berlepas ni nak pergi, mungkin boleh makan 1 jam ke 4 jam. Kemudian daripada stesen berlepas tersebut, bagi mereka yang dekat stesen berlepas luar nak ke terminal KLIA, makan masa dalam 4 ke 6 jam. Di KLIA pula nak terbang, makan masa 8 ke 10 jam. Tapi bagi mereka yang terus ke terminal KLIA pun still juga kena tunggu 6 jam sebelum ke balai berlepas. So dah berapa lama dah tu? So terbang 8 ke 10 jam, usually 8 jam 9 jam lah. Sampai dekat Jeddah ataupun sampai kat Madinah, nak turun flight, nak naik bas, nak sampai ke tempat bilik tu makan lagi 2-3 jam. So boleh tempoh ni boleh panjang kan. Kalau lah badan tak kuat, badan tak sihat, boleh dapat sakit sebab dia sangat jauh dan sangat penat. Kemudian yang keduanya perbezaan waktu. Tapi tak lama lah, dalam 5 jam je. Mungkin tuan-tuan dan perempuan yang biasa pergi ke Europe ataupun pergi ke US, lagi dahsyat lah, beza 12 jam, beza 8-10 jam kan, daripada Malaysia. Di Mekah dengan Kuala Lumpur ni okey lah, dalam 5 jam sahaja beza. Tapi still 5 jam tu pun banyak. Kalau contohnya dekat Malaysia dah pukul 2 petang, maknanya dah tengah hari, kat sana baru 9 pagi kan, maknanya baru pagi. Ataupun kalau dah 12 malam, waktu Malaysia dah nak tidur, kat sana baru nak maghrib. So time tu kita dah rasa nak tidur dah, mata tu bila baru sampai dah rasa nak tidur dah. Tapi kat sana baru nak maghrib, baru nak sembahyang maghrib. So jadi ini walaupun 5 jam pun boleh affect kita punya bodily function. Kemudian seterusnya suhu cuaca. Macam saya katakan tadi, kita dalam masih lagi musim sama, jadi suhunya lebih kurang. Yang ni dicatatkan lah, katanya lebih kurang 40 ke 50 darjah Celsius. Dia dah panas dan kemudian dia kering. Kalau Malaysia ni dia panas tapi dia humid ataupun lembap kan. Kat sana dia panas kemudian kering. Dan kemudian dia ada, sebab kat sana kan macam padang pasir, jadi ada risiko untuk berlaku ribut pasir. Jadi keadaan cuaca ni boleh menyebabkan faktor kesihatan terutama kepada kulit dan juga pernafasan. Jadi kalau kulit dia boleh jadi kering dan boleh jadi ada iritasi, dan kemudian kulit kering ni dia mudah terluka. Dan kemudian iritasi kulit ni boleh buat kegatalan. Lepas tu bila gatal kita garuk-garuk dan macam terluka, boleh dapat jangkitan kuman. Kemudian yang kita risaukan adalah penyakit kencing manis lah, sebab lagilah mudah dapat jangkitan tersebut. Dan kemudian sebab dia punya ribut pasir ke apa, boleh ada penyakit bawaan udara ataupun pasir itu sendiri boleh menyebabkan kesukaran ataupun masalah pada salur pernafasan. Seterusnya adalah perbezaan sosio budaya tadi yang saya sebutkan. Jadi pertamanya adalah bila sampai kat sana, Arab lah, sana Arab, sini Nusantara, Malaysia. Jadi budaya Arab dan budaya orang kita tentunya berbeza. Jadi pembawakannya, persekitarannya semua berbeza. Tapi selain itu juga, bila sampai kat sana, kita dah tak sama dah macam kita dekat Malaysia. Iaitu kita akan kat sana, kalau kat sini kita duduk kat rumah. Kat rumah kita ada tempat masak, ada ruang tamu, ada tempat tengok TV. Macam selesa kat sini. Kat sana kita duduk dekat hotel, di mana bilik-biliknya, kalau untuk jemaah haji yang muassasah yang pergi dengan tamu haji, bilik tu antara 4 hingga 6 orang sebilik. Dan dicampurkan pelbagai latar belakang. Asingkan lelaki perempuan bilik lain lah, bilik perempuan lelaki tak campur. Yang dia masuk berkongsi maksudnya rakan-rakan ataupun jemaah-jemaah daripada pelbagai latar belakang akan duduk bersama-sama 4-6 orang. Bukannya kita akan duduk dengan keluarga kita sahaja ataupun dengan orang yang kita kenal saja. Mungkin orang yang tak kenal pun akan duduk satu bilik. Kemudian termasuk bilik ni sebab dah kenal baru, mungkin pelbagai ragam. Yang seorang ni budayanya macam ini, yang seorang ni perangai macam ini. Jadi benda-benda tu kadang-kadang boleh menyebabkan stres. Kalau yang tak boleh nak sesuaikan diri dengan kenalan baru. Kemudian yang seterusnya, jarak ke masjid. Dalam lebih kurang 650 meter ke 950 meter, bergantung kepada jarak bangunan penginapan jemaah haji. Jadi kalau dekat sini mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang pergi surau, jarak 100 meter pun naik motor, sampai ke dalam masjid, parking pun sebelah imam punya tempat dah. Jalan 2-3 tapak dah terus boleh semayang. Dekat sana tak ada motor, tak ada apa, tak ada kereta pun tak ada. Nak pergi ke masjid tu jauh 1 km, berjalan kaki pula
5 kali sehari. So jadi bayangkan, cuba kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan mungkin lepas tengok video ni, cuba berjalan 1 kilometer, set. Berapa jauh berjalan, tengok dia lenguh tak lenguh macam mana, mengah tak mengah macam mana. So bayangkan kat sana tu, kita sehala pergi dah 1 kilometer. Tu baru sampai masjid, belum sampai masjid nanti nak berpusing lagi, nak cari pintu masuk lah, nak pergi ambil wuduk ke dan sebagainya, berapa meter lagi. So at least 1 kilometer berjalan. Cuba try. Tu baru sahala pergi balik. Tu baru sekali waktu semayang. Ni 5 kali waktu semayang. Jadi bayangkan apa tuan-tuan dan puan, perlu kesedaran yang baik. Kemudian faktor kesesakan. Jadi tuan-tuan dan puan maklumlah, haji ni satu dunia berkumpul, berjuta-juta orang, semuanya pergi satu tempat yang sama, jadi ramai, penuh sesak. Jadi risiko untuk jangkitan penyakit pernafasan ni amat tinggi. Kalau tak pakai mask, lagi mudah berjangkit lah. Jadi risiko tu meningkat disebabkan oleh kesesakan tu saja, sebab ramai orang saja, risiko tu meningkat. Jadi seterusnya, ibadah haji. Jadi ibadah haji ni ustaz dah terangkan apakah susunan-susunan. Jadi saya pun tak berani jugalah nak terangkan, sebab ustaz tu terangkan betul, takut saya tersilap nanti kan berdosa pula. Jadinya lebih kuranglah kita ada pergerakan daripada Mekah kita pergi ke Arafah, Arafah kita pergi Muzdalifah, Muzdalifah kita pergi ke Mina, Mina kebalik. Jadi semua ibadah haji ni ustaz mungkin ajar cara apa nak baca, apa nak niat, apa sebagainya. Saya pula akan terangkan tentang kenapa perlu pergerakan fizikal, kenapa perlu kekuatan fizikal yang baik, sebab ada banyaknya pergerakan fizikal. Pertama, tentang wukuf ke Arafah. Cabaran kesihatan dia, kita dalam keadaan berihram dan cuacanya panas. Macam saya cakap tadi, kita masih lagi dalam bulan musim panas, musim summer lagi. Kemudian kita tinggal dalam kemah yang sempit, berlaku ketidakselesaan untuk mungkin baring dan sebagainya, mungkin panas sebab dalam kemah dan sebagainya. Dan kemudian kita berkongsi tandas. Jadi hygiene ataupun tahap kebersihan tandas ni ada yang elok, ada yang kurang bersih sedikit. Jadi inilah cabaran dekat Arafah. Jadi mungkin ada orang tak nak minum air sebab risau asyik pergi ke tandas. Tapi ni cuaca panas, air perlu banyak dalam badan. Jadi benda tu dah jadi konflik. Nak minum air banyak, takut ke tandas. Tak minum air, cuaca panas. Jadi itulah cabaran kat Arafah. Dan kat Muzdalifah pula cabarannya, tak ada kemah penginapan kat sana. Kita tunggu selepas wukuf tu, tunggu sekejap, bermabit sekejap untuk pergi ke Mina pula. Jadi tak ada kemah penginapan. Jadi dah wukuf lama tu dah penat, atau sampai kat Muzdalifah pula malam-malam tu nak tunggu lama, pun penat juga. Dah lah dalam keadaan terdedah kepada persekitaran luar sebab tak ada kemah. Jadi mungkin kalau ada ribut ke apa pun perlukan kekuatan yang sihat, kekuatan fizikal yang bagus. Kemudian Mina pula nak pergi melontar. Kita punya kemah kalau muassasah jaraknya jauh daripada tempat melontar, iaitu 7 km anggaran pergi dan balik. Sebabnya sehala pergi 3.5, balik 3.5 untuk melontar, dan melontar ni akan buat selama 4 hari berturut-turut. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tadi saya cakap lepas habis tengok video ni ataupun lepas habis ceramah ini, pergi berjalan 1 km, try tambah. Hari ni lepas habis dengan ceramah ni, berjalan 7 km. Cuba try tengok macam mana. Kita mampu tak mampu, mengah tak mengah, lenguh tak lenguh. Kemudian habis Mina, kita ada pula tawaf di Kaabah. Ni untuk sempurnakanlah haji ni, ustaz cakap tutupnya kita tawaf dan juga sa'i. Jadi dalam keadaan sesak, tawaf tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-makcik, bakal haji, bakal hajah semua, macam dalam gambar ni. Dalam gambar ni di sebelah Kaabah. Kalau macam ini memang dekat. Pusing ni lebih kurang dalam 150 meter lah, lebih kurang lah, agak-agak lebih kurang. Very dekat, 7 kali baru 800 meter kan, pusing kat tepi-tepi ni. Tapi dalam keadaan realitinya, nanti bila pergi haji orang penuh, tuan-tuan dan puan-puan boleh je Google ataupun tengok berita jemaah haji ataupun keadaan Masjidil Haram sewaktu 10 terakhir malam Ramadan. Tengok penuhnya macam mana, macam gitulah penuhnya, bahkan akan lagi berpenuh. Jadi tuan-tuan dan puan mungkin akan bertawaf jauh daripada Kaabah ni. Jadi jarak satu pusingan tu boleh sampai ke 1 km lebih untuk satu pusing je. Kali 7 tuan-tuan dan puan, dah 7 km. Kemudian sa'i pula ada 5 km. Sa'i tak adalah, sa'i memang 4.9. Kalau tiba-tiba tuan-tuan buat terlebih tu pelik lah, sebab dia memang jalan tegak, dia tak ada pusing-pusing. Okey, jadi inilah gambaran kita berwukuf di Arafah. Tu nampak ada solat munajat kat padang dia. Ni gambaran malam. Tu nampak tak, kat Muzdalifah tu tak ada kemah. Jadi kita ambil tak ada kemah. Kemudian ni gambar kemah daripada tempat melontar kat Mina.
gambaran tu tempat lontar kat Mina tu berjalan kaki dekat terowong. Sebab nanti tempat jemaah haji Muassasah Malaysia saya tak pasti tahu ni, tapi tahun lepas memang nak pergi tu kita akan lalu terowong lah. Ni gambaran terowong dia, dan kemudian ni dah sampai tempat melontar, di tempat melontar dia. Ni tuan-tuan dan puan, gambaran tawaf di Kaabah. Penuhnya macam gini. So, jadi bayangkan memang tak boleh nak rapat-rapat ni, memang susah lah kan. Memang akan jauh belakang jauh, jadi jaraknya lagi lebih jauh. Jarak panggil radius. Makin dekat kita dengan Kaabah tu, radius makin kurang, tapi bila makin jauh, radius tu makin jauh. Dan inilah gambaran bersa'i Safa dan Marwah. Yang lampu hijau ni katanya tempat start untuk lari-lari anak. Jadi kita ada di sana untuk mereka yang tak sihat, adalah perkhidmatan safari wukuf. Yang ni kita sediakan untuk mereka-mereka yang dalam ward, maknanya betul-betul dalam keadaan sakit, untuk mendapatkan haji juga, insya-Allah. Okey, ini seterusnya sedikit saya nak tunjukkan. Arab Saudi pun dia bagi health recommendation ataupun saranan-saranan kesihatan kepada jemaah haji luar negara. Pertamanya berkenaan dengan acute respiratory infection ataupun jangkitan pernafasan. So tengok ni, orang Arab pun dia buatkan infografik untuk jemaah haji Malaysia. Bahasa dia kadang-kadang macam tak tepat sangatlah kan. Ada macam ayat yang infografik pertama ni, wahai haji, pastikan anda menggunakan topeng. Dia panggil kan, kalau dekat sana yang pernah pergi umrah, dia panggil orang jemaah ni haji yang macam tu. Ya. Patutnya dia kata wahai jemaah haji kan. Ini tulis wahai haji je. Pastikan anda menggunakan topeng. So gunakan muncung sentiasa di dalam Masjid Haram. Padahal nak cakap guna emas ni. Jadi tuan-tuan boleh baca lah. Arab Saudi pun dia usaha nak bagi tahu kat jemaah negara sampai diorang translate. Guna Google Translate pun diorang sanggup. Untuk yang penting nak sampaikan kepada jemaah haji perkara-perkara berkaitan kesihatan. Dia suruh pertama dia galak gunakan topeng, tapi yang baca ni kita faham-faham lah. Janganlah gelakkan pula kan. Ini usaha Arab Saudi dia nak bantu kita ni. Kemudian tentang penyakit pernafasan pun dia cakap pakai topeng, minum air banyak, ambil ubat dan sebagainya. Yang ni saya pun tak tahu dia translate macam mana ni, mengenai perasaan anda tentang gejala penyakit pernafasan. Mungkin dia kata kalau rasa nak sakit kot, mungkinlah. Kemudian yang kedua, penyakit-penyakit berkaitan dengan haba, heat related illness. So, kerajaan Arab Saudi memang dia dah nampak dia tahu kita buat haji ni masih lagi dalam musim panas. Jadi dia keluarkan saranan berkenaan dengan untuk lindungi jemaah daripada masalah berkaitan haba. Kalau kita panggil stroke haba lah. Dia panggil stroke matahari, mungkin dia Google Translate jugalah kot kan. Panggil stroke haba semasa haji. Jadi saranan-saranan dia, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh zoomkan nanti dalam tuan-tuan dan puan punya TV tu. So cover sebanyak mana area badan yang boleh. Banyak minum air. Dia kata kat sini minum lebih banyak cecair. Minum banyak air lah tu maksud dia tu. Kemudian jangan keluar terdedah kepada matahari, dan kalau boleh bawa payung. Maksudnya terlindung daripada direct exposure to sunlight. Dan kemudian diingatkan juga food and waterborne disease. Alhamdulillah, kita jemaah haji Malaysia, tamu haji ada sediakan makanan tengah hari dan juga malam. So jadinya kita punya makanan terjagalah. Tahun lepas saya pergi, kita lihat sendiri penyediaan makanan semua mematuhi kebersihan yang amat tinggi. So, jadi insya-Allah keselamatan makanan terjaga. Cumanya tetap juga ada jemaah-jemaah haji atau tuan-tuan dan puan-puan nanti mungkin nak try pergi kat tepi jalan, pergi kat kedai ni nak try makanan. So jadinya Arab Saudi pun tahu benda ni memang kerap kali berlaku kepada jemaah-jemaah haji. Jadi mereka pun antara saranan kesihatan dia adalah untuk bagaimana mengelakkan keracunan makanan. So maksudnya dia contohnya cakap pastikan anda cuci buah-buahan dan sayuran sebelum makan. Elakkan beli makanan yang tidak diketahui punca daripada peniaga jalanan. Kemudian minum air yang cukup. Saya pun tak tahulah kenapa diorang suka translate air jadi cecair. Tapi ini maksudnya minum air cukup. So benda-benda ni disarankan oleh Arab Saudi untuk jemaah haji. So 3 perkara yang tadi saya ulang balik. Pertamanya perkara berkaitan dengan penyakit jangkitan pernafasan. Arab Saudi sendiri suruh galakkan jemaah-jemaah haji yang nak datang ni pakai mask. Kemudian penyakit berkaitan haba, diorang pun risau sebab tahu masih lagi dalam musim panas. So cara-cara untuk elakkan penyakit berkaitan haba ataupun stroke haba tadi. Dan kemudian last sekali penyakit bawaan makanan, untuk elakkan keracunan makanan. InsyaAllah yang ni sajalah tunjuk contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan sedikit macam mana keadaan di hospital di Arab Saudi.
di mana inilah yang kita nak cuba elakkan kalau boleh. Maksudnya kalau apa, pergi haji ataupun pergi Mekah ni adalah sekali seumur hidup. Kalau boleh kita naklah buat haji dengan sempurna. Maknanya dapatlah duduk kat masjid, bukan pergi sana tapi duduk dalam hospital. Jadi macam rasa rugilah sedikit. Dan kemudian kita nak cuba elakkan juga kematian di tanah suci. Mungkin ada saya pun dengar juga orang cerita mati di tanah suci ni kematian yang dicemburui. Maksudnya semua orang nak meninggal di tanah suci. Walau bagaimanapun saya pun tak cakap benda tu salah ke apa. Tapi apa yang saya cuba nak cakapkan, kepulangan tuan-tuan dan puan-puan ni dinanti. Cuba bayangkan kalau meninggal kat sana, ayalah ajal dan maut tu memang di tangan Tuhan. Tapi sebenarnya semua yang pergi haji ni, saudara mara di Malaysia semua menunggu kepulangan. Maksudnya perginya sihat, hidup, pun balik. Sebab mereka semua menantikan buah tangan kurma dan sebagainya daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah kita nak cuba elakkan. Peranan kami pihak kesihatan di sana menyediakan perkhidmatan kesihatan untuk pastikan tuan-tuan dan puan-puan dibawa pergi daripada saudara mara di Malaysia dalam keadaan baik dan dipulangkan kepada saudara Malaysia, keluarga di Malaysia dalam keadaan baik juga, insya-Allah. So saya sentuh sedikit tentang perkhidmatan kesihatan kita di tanah suci. So secara basicnya kita kesihatan terlibat dalam dua part jugalah. Di Malaysia adanya pemeriksaan kesihatan dan di Arab Saudi adanya perkhidmatan kesihatan. Jadi saya buat secara selalu untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita punya hospital lah. Kat sana kita panggil nama official dia Pusat Rawatan Tabung Haji Mekah dan juga Madinah. Kita ada dua di kiri dan kanan. Tapi function dia macam hospital lah. Ada doktor pakar kita ada ujian makmal kita ada X-ray kita dan sebagainya di pusat rawatan kita ni. Kemudian kita ada juga menjadikan klinik kecemasan. So maksudnya a big klinik yang boleh cater kes-kes kecemasan di bangunan penginapan jemaah haji. Jadi kita ada dua actually. Satu di bangunan penginapan ibu pejabat di Abrash Al-Janadiyah. Mungkin kebanyakan tuan-tuan dan perempuan akan stay di sini. Kemudian satu lagi kita ada di satu lagi hotel. Ada dua. So selain daripada hospital, ada klinik kecemasan yang besar yang boleh cover kes kecemasan. Kita juga ada klinik maktab dan juga klinik zon. Maktab tu dipanggil untuk yang klinik kat Mekah, kita panggil klinik maktab. Kalau dekat Madinah kita panggil klinik zon. Tapi kedua-duanya benda yang sama, klinik lah. Maksudnya dia function as macam klinik kesihatan kat sini. Untuk jemaah haji mana-mana yang nak dapatkan rawatan asas demam, batuk, sakit kaki, lenguh sebagainya boleh datang ke klinik-klinik kita. Disediakan di setiap maktab-maktab bangunan penginapan dan juga di Madinah di zon-zon. Kemudian kita ada ambulans, kita ada 20 biji ambulans untuk kalau kes kecemasan, contohnya kat klinik tadi tu datang mungkin sakit sebagainya nak kena bawa cepat-cepat pergi ke hospital. Kita ada ambulans yang akan bergerak ambil sama macam kat Malaysia ambulans kita ni. Cuma driver je bukan driver orang Malaysia. Tapi kita punya petugas semua petugas orang Malaysia. Sebenarnya antara perkhidmatan kesihatan yang lain adalah kepakaran. Kita ada kepakaran perubatan, kepakaran kecemasan, sakit tulang, kesihatan awam, pakar perubatan keluarga, radiologi, bios, ada juga psikiatri. Ini semua kepakaran yang kita ada. Kemudian unit-unit yang kita ada dekat di Tanah Suci juga, kita ada perkhidmatan pesakit luar, kecemasan, inpatient ataupun warded masuk dalam ward, rawatan pakar-pakar, kita ada makmal, ada fisioterapi, ada farmasi, diet, ada ambulance call dan juga ada especialnya dekat sana, dekat terminal pun kita dah ada doktor-doktor kita, pegawai paramedik kita, pembantu penolong pegawai perubatan kita, PPP kita pun dah ada tunggu tuan-tuan dan puan-puan dekat terminal. Turun tak sihat dah ada kitanya tim kesihatan yang cover tuan-tuan dan puan kat sana. So kita cover tuan-tuan daripada tuan-tuan puan jejak je kaki kat Tanah Suci sampailah patah balik ke airport nak terbang ke tanah air. Macam itulah kita nak jaga tuan-tuan dan puan. Pegawai-pegawai daripada KKM akan memberikan khidmat yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan ada sana nanti. Ada juga tambah lagi. Next slide ni terlupa nak cakap. Ada lagi, ada gigi, ada bilik pembedahan kecil, ada perkhidmatan X-ray. Ada kalau tuan-tuan dan puan yang mungkin kena masuk ke hospital Arab Saudi,
Kita ada juga pakar yang akan apa namanya melawat dan akan bincang dengan Dr. Seri Arab Saudi berkenaan dengan perawatan tuan-tuan dan puan-puan. Semuanya lengkap. Kita ada ustaz-ustaz PHTAS ni ringkasan untuk ustaz lah. Ustaz-ustaz agama kat hospital untuk mengajar ataupun memberitahu hukum-hukum berkaitan kesihatan yang melibatkan agama lah. Berkaitan agama yang melibatkan kesihatan, lebih kurang macam tu. Kita ada juga pegawai perhubungan hospital, kita ada juga surveillance kawal penyakit, kita ada juga bagi pendidikan kesihatan. Kita pantau, ini saya cerita tadi, untuk elakkan jangkitan ataupun penyakit keracunan makanan. Kita ada tim yang mengecek, memeriksa tempat-tempat pengeluaran makanan ataupun kita punya dapur-dapur untuk memantau kualiti dan keselamatan makanan untuk jemaah haji Malaysia. Seterusnya, ini adalah untuk maklumat tuan-tuan dan puan. Nanti kat sana pun kita akan briefing lagi waktu perkhidmatan kita untuk klinik ataupun perkhidmatan office hour. Office hour dia pelik sedikit, tak macam Malaysia 8.5, kat sana kita buka 7.12, 4.30 petang sampai 6.30 petang, dan 8 malam sampai 10 malam. Tapi kes kecemasan tetap 24 jam. Seterusnya sedikit nak cerita kat tuan-tuan dan puan berkenaan dengan statistik kesihatan. Last topik, nak tunjuk sebenarnya berlaku kat sana. Memang ada ramai yang tak sihat, ramai je yang masuk ke ward, dan ada je kes-kes yang kita hantar ke hospital Arab. So tahun lepas kita punya jemaah kan 45%. So lebih kurang 17,000 lah tahun lepas. Daripada 17,000 ni 22,000 rekod pesakit luar. Maksudnya jemaah 17,000 tapi kedatangan ke pesakit luar ni 22,000. So maknanya ada jemaah yang 2-3 kali datang ke klinik kita. Yang masuk ward pula lebih kurang 900, yang kena hantar ke hospital Arab lebih kurang 40 orang. So memang kurang lah berbanding dengan tahun 1439 Hijrah dan juga 1440 Hijrah. 1/4 je daripada zaman-zaman dulu. Tapi mungkin sebab tahun lepas kuotanya separuh dan keadaan kesesakan tak teruk, kesesakan tak ada, jadi kurang, penyakit pun kurang mungkin. So that's why lah banyak berkurang. Tapi tahun ni kita risaukan akan jadi balik macam zaman dulu-dulu, di mana penuh orang sesak, umur tak ada had umur dan sebagainya. Mungkin ramai yang akan perlu mendapatkan rawatan di klinik dan juga perlu masuk ke hospital dan sebagainya. Okey, lebih kurang tahun lepas 900 lebih yang masuk ke ward dan juga lebih kurang 50 yang pergi ke hospital Arab, dihantar ke hospital Arab. So ini adalah sedikit statistik banding lelaki dan perempuan, tak ada beza. Sama je lebih kurang jumlah lelaki yang mendapatkan rawatan dan jemaah wanita yang mendapatkan rawatan. Begitu juga untuk umur ya, kita nampak lingkungan umur lebih kurang 50-59 tahun yang paling ramai. Tapi mungkin juga disebabkan memang golongan ni lah tahun lepas yang ramai sebagai jemaah haji. So untuk pesakit dalam juga perkara yang sama, lebih kurang jemaah lelaki dan jemaah wanita yang masuk ke ward dan juga kemasukan hospital Arab, lelaki lebih sikit daripada wanita. So jadi tapi tahun lepas yang sedikit menduka citakan, walaupun amat baik sebenarnya berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. 40 lebih meninggal pada 1439 dan 20 lebih meninggal daripada 1440. Tahun lepas masih juga ada kematian ataupun yang meninggal dalam suci, ada satu. So walaupun kita bagi yang terbaik dengan perkhidmatan kesihatan, ada juga yang Allah rezekikan dia untuk dapat kematian di tanah suci. Jadi ada satulah tahun lepas. Jadi insya-Allah itulah saja sedikit perkongsian saya berkaitan dengan kesihatan. Tuan-tuan dan puan, jika ada persoalan boleh letak dalam chat box. Kita boleh type, kita boleh jawab. Jadi insya-Allah saya doakan semoga semua bakal jemaah haji yang dikasihi diberikan oleh Allah kesabaran dan ketenangan, serta didoakan mendapat sebaik-baik ganjaran haji dan umrah yang mabrur. Jadi inilah moto kita sebagai jemaah haji Malaysia, hadirku sebagai duyufur rahman dan kemandirian kemakmuran. Jadi insya-Allah kita tutup kita punya ni dengan saya nak tunjuk sedikitlah keratan ataupun video montaj berkenaan dengan operasi sewaktu masyair safari wukuf, di mana kita kesihatan tetap cuba memberikan perkhidmatan terbaik, di mana kalaulah ada jemaah haji yang dalam keadaan sakit yang tenat, yang tak boleh nak bangun ke sebagainya, tetap kita cuba untuk bawa jemaah ini yang sakit ni untuk dapatkan juga haji dengan kita bawa dengan kemudahan kita untuk berwukuf sebentar di Arafah. Sebab ustaz cakap al-hajju tu arafahan, al-hajju arafahan, haji tu Arafah. Maksudnya kalau buat Arafah dapatlah haji tu insya-Allah. So makanya kita cuba usaha untuk membantu
sakit-sakit yang dalam ward untuk dapatkan juga haji dengan kita buat program untuk buat berwukuf di Arafah. InsyaAllah mungkin kita boleh tengok tayangan video sedikit sebentar, dan insyaAllah itu saja daripada saya. Minta maaf kalau ada kurang, tersilap, tersalah bahasa. Jadi kekurangan itu semua dari kelemahan saya. Apa yang kita harapkan dan saya doakan adalah macam juga saya doakan kalau ibu bapa saya pergi ke haji, di mana pergi dengan keadaan yang sihat, dan kemudian balik pun dalam keadaan yang sihat, dan dapat haji yang mabrur, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 9 Zulhijjah. Kami rombongan petugas perubatan akan sama-sama dengan jemaah haji akan berwukuf di Arafah. Namun pada tahun ini semacam kebiasaannya kita akan menaiki bas safari wukuf, dan haji ini adalah antara pesakit kita yang akan kita bawa ke Arafah. Dan masih ada lagi macam-macam pesakit dan jemaah yang berada di luar sana yang akan kita bawa ke Arafah untuk berwukuf. Dan sebagai makluman, 2 buah bas telah kita selesai urusan memasuki jemaah dan juga petugas, dan insyaAllah ada baki lagi 2 bas. Kita akan usahakan untuk menempatkan jemaah dan juga petugas. Sekian dahulu, doakan kami semua bentuk adil. Assalamualaikum. Kehadiran kita di bumi Arafah pada hari ini adalah telah ditentukan Allah bagi melaksanakan ibadah haji yang menjadi salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup bagi yang berkemalan baik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahu akbar.